Kalau dulu melibatkan pengurusan, tidak melibatkan operasi, tetapi kali ini seperti saya kata tadi, dari segi detail je akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri MITI ataupun sesiapa sajalah daripada wakil daripada MITI untuk memberikan penjelasan. Seperti saya sebutkan tadi, untuk kaki tangan kajian 80% kerja daripada rumah. Siapa, jabatan mana, ianya akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Mengenai My Sejahtera dengan pihak polis tadi, InsyaAllah kita rasa kita akan bincang dengan pihak polis lah dari segi digital, apa yang disebutkan oleh saudari tadi. Mengenai aktiviti sosial, seperti saya sebutkan tadi, apabila kita umumkan PKP 3.0 yang berkuat kuasa pada 12 Mei, aktiviti sosial hampir kesemua, saya rasa semuanya telah pun tidak dibenarkan. Sama ada yang berkaitan dengan aktiviti sukan, termasuklah aktiviti-aktiviti yang melibatkan aktiviti majlis-majlis di rasmi kerajaan, semua sekali tidak dibenarkan. Cuma kita membenarkan aktiviti secara individu, ya, di bawah aktiviti sosial secara individu yang kita masih benarkan, ya, itu masih kita benarkan. Tapi oleh kerana kita telah pun menetapkan semua aktiviti terhenti pukul 8, maka semua aktiviti yang kita benarkan mana-mana sekalipun terhenti pada pukul 8, kecuali yang melibatkan kes yang melibatkan keagamaan. Seperti kita tahu, Masjid Surau masih dibuka berdasarkan kepada keputusan kerajaan negeri. Kalau sembahyang Isya, tentu sajalah selepas pukul 8 kita masih benarkan. Itu saja, ya. Untuk pengesahan operasi farmasi untuk yang baru ni, sama ada pukul 10 atau pukul 8, ya, Datuk Seri? Untuk okey. Semua yang lain-lain, ya, saya nak ulang sekali lagi. Kedai makan yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan pandu, tak kira lah, pandu lalu ke kedai runcit ke kedai makanan haiwan, stesen minyak, kedai dobi, kedai cermin mata, pusat cuci kereta, kedai gunting rambut dan sebagainya, sehingga pukul 10, sehingga pukul 8 malam, semua sekali, kecuali farmasi. Farmasi adalah pukul 8 malam, ya. Yang lain-lain tadi sampai daripada ada yang 8 pagi, semuanya daripada 8 pagi sehingga 8 malam, semua tadi, kecuali farmasi, iaitu 8 pagi hingga pukul 10 malam. Farmasi saja. Ya, yang lain 8 pagi sehingga 8 malam, kecuali farmasi sampai pukul 10 malam. Alright. Salam sejahtera. Soalan kepada Tan Sri. Memandangkan negara maju menunjukkan trend penurunan kes, malah kita dapat melihat Poland telah pun meraihkan kejayaan dengan tidak perlu memakai pelitup muka, mask off. Apakah yang boleh dijadikan iktibar dan panduan dalam membendung penularan di Malaysia selain program vaksinasi secara menyeluruh? Jadi, terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat negara-negara lain yang telah pun melalui tempoh kawalan pergerakan ataupun lockdown jangka masa yang panjang, dan mereka berjaya menurunkan kes dan juga mereka menjalankan vaksinasi untuk penduduk mereka, dan dengan dua kaedah tersebut, kalau vaksinasi dapat dipertingkatkan lagi sehingga lebih pada 50 atau 70% untuk mencapai imuniti kelompok, dan kita boleh melonggarkan iaitu kawalan sempadan dan juga kawalan pergerakan dalam negara kita, iaitu aktiviti kesihatan awam kita boleh dilonggarkan kalau kita berjaya mencapai imuniti kelompok. Itu satu. Dan maksud dia, kalau kita dah berjaya mencapai imuniti kelompok, pemakaian mask, penjarakan boleh kita pertimbangkan.
Tapi buat masa ini sebab kita masih dalam proses vaksinasi penduduk kita, masih berjalan dengan rancak. Jadi kita kena amalkan dua kaedah, iaitu kaedah kesihatan awam. Yang paling penting kaedah kesihatan awam ialah duduk di rumah supaya kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 sebagaimana kita laksanakan pada gelombang kedua. Tapi kalau kita perlu keluar daripada rumah dan ada urusan penting, kita kena patuh pada SOP. Kalau kita lihat pada PKP 2.0, kita berjaya mengelakkan lonjakan kes secara mendadak. Pada yang paling tinggi ialah pada 30 hari bulan Januari, iaitu 5,728 kes. Tetapi kita laksanakan PKP 2.0 pada 13 Januari. Lepas tu kita lihat 6 minggu kes semakin menurun. Tapi pada pertengahan bulan Mac, kita sektor-sektor lain dibuka. Contohnya sektor sosial, sektor pelajaran dan sebagainya. Dan ini dengan syarat kepatuhan pada SOP. Yang pertama, mungkin ada kelesuan pandemik daripada rakyat dan juga frontliners. Yang kedua, mungkin ada varian baru yang telah menular. Walau bagaimanapun, kalaupun ada varian baru, kalau kita mematuhi SOP, iaitu tindakan kesihatan awam, kita boleh mengawal. Tetapi kepatuhan itu yang kita lihat kurang. Dan mungkin masa perayaan ada lebih banyak pergerakan dan juga perhimpunan. Kalau kita lihat data-data terkini, sektor-sektor yang telah menunjukkan keberkesanan aktiviti kita berkurangan ialah sektor di penjara. Contohnya, satu masa dulu peningkatan kes di penjara. Ini adalah kerana kita mengambil alih 13 PLKN dan juga 6 kem bawasan. Dan banduan-banduan akan ditempatkan di situ secara transit selama 2 minggu sebelum diuji dan selepas diuji dan baru ditempatkan di penjara tersebut. Dan kita tak galakkan pergerakan banduan daripada satu penjara ke satu penjara lain. Jadi kes-kes jangkitan di penjara semakin berkurangan. Yang kedua, sektor pendidikan. Kes meningkat pada bulan 3, bulan 4 dan sekarang ni kita telah pun ambil tindakan iaitu menutup sekolah dan institut pengajian tinggi. Kita lihat sekarang ini jangkitan di sektor pendidikan semakin berkurangan. Tapi kita lihat pertambahan jangkitan iaitu di sektor keagamaan dan juga sektor sosial meningkat. Jadi tindakan kita bersesuaian dengan dilaksanakan ialah PKP 3.0 untuk melihat kepada tiga sektor, sektor keagamaan, sektor komuniti ataupun sosial dan juga sektor tempat kerja. Jadi sektor tempat kerja kita kurangkan iaitu jumlah kapasiti fungsi di kilang contohnya 60%. Dan juga 40% bekerja di rumah dan juga di perkhidmatan awam hampir 70% akan bekerja di rumah. 80% bekerja di rumah. Ini akan mengurangkan jadi perhimpunan ataupun pergerakan dalam komuniti. Jadi kalau kita boleh mengurangkan pergerakan dalam komuniti sebab virus sudah ada di dalam komuniti. Jadi kita rasa kita boleh mengurangkan jangkitan COVID-19. Kita akan lihat keberkesanan PKP 3.0 kita baru mula 12 Mei. Mungkin dalam tempoh 2-3 minggu baru kita akan lihat keberkesanan tersebut. Jadi aktiviti yang kita jalankan sekarang ni kalau boleh kita kurangkan untuk tempoh 2 minggu untuk Kementerian Kesihatan memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan menampung pesakit-pesakit yang akan datang dan juga memberi masa kepada kita membina lebih lagi keupayaan hospital. Tapi itu bukan satu penyelesaian. Penyelesaian ialah mengambil tindakan kesihatan awam. Bantulah Kementerian Kesihatan dengan duduk di rumah, PKP kendiri dan juga PKP keluarga. Jadi kita tak akan berjaya tanpa kerjasama padu dengan rakyat Malaysia, semua kategori yang di bandar dan juga di kampung dan sebagainya untuk patuh pada SOP dan duduk di rumah. Duduk di rumah ialah tagline yang kita gunakan ketika gelombang kedua dan kita berjaya mengawal gelombang kedua kerana kita semua bekerjasama untuk duduk di rumah. Itulah permintaan daripada Kementerian Kesihatan.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.